Bismillahirrahmanirrahim. Mengarah langkah pertama. Ketua negara tidak harus berkeseorangan dalam menjalankan tugas bagi mentadbir sesebuah kerajaan. Demikian itu kerana kerajaan mempunyai urusan yang pelbagai. Maka semua ketua negara memerlukan pembantu yang berilmu, adil dan amanah. Seorang pemimpin tak boleh dia seorang saja. Kena ada di keliling dia pembantu-pembantu dia. Menteri-menteri dia, anggota kabinet dia, penasihat-penasihat dia. Ini mesti ada, termasuk Nabi SAW. Walaupun Nabi SAW dipandu oleh wahyu, bersama dengan Nabi ada sahabat-sahabat yang kanan yang jadi penasihat. Orang yang ahli dalam berbagai bidang ilmu dunia ada dengan Nabi. Abu Bakar radhiyallahu anhu melantik ahli mesyuarat beliau daripada kalangan para sahabat besar Muhajirin, Ansar dan Ahlul Bait. Ahli mesyuarat Abu Bakar ialah kalangan Muhajirin, sahabat-sahabat yang berhijrah daripada Mekah. Dan kalangan Ansar, penduduk Madinah, Aus dan Hazarat. Dan Ahlul Bait, kalangan keluarga Nabi SAW. Termasuk para ulama sahabat, walaupun usia masih muda. Ini untuk beliau menerima pandangan dalam perkara yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis, atau bagi memahaminya secara mendalam dan bijaksana melalui ijtihad. Begitu juga kalangan ulama-ulama yang berilmu, walaupun ulama-ulama ni terlalu muda, dia ambil jadi ahli mesyuarat. Macam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Zubair, ini adalah sahabat-sahabat yang muda, jadi penasihat Abu Bakar. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ini sahabat-sahabat yang muda, jadi ahli mesyuarat. Kerana mereka ni memahami Al-Quran, memahami hadis Nabi SAW, khusus dalam perkara yang tak ada nas. Mereka boleh beri pandangan-pandangan yang tajam, yang bijak. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu membantu khalifah dalam urusan kehakiman, bertaraf menteri kehakiman. Kadang-kala berada di samping Abu Bakar radhiyallahu anhu, bertindak sebagai hakim dalam keadaan tertentu. Abu Ubaidah Amir bin Jarrah radhiyallahu anhu pula membantu dalam urusan keuangan, bertaraf menteri keuangan. Sayyidina Umar jadi hakim, membantu Abu Bakar. Kadang-kadang dua-dua jadi hakim, dua orang hakim, selesaikan masalah-masalah yang besar. Lantik Sayyidina Umar. Kadang-kadang Sayyidina Ali ikut sama jadi hakim. Abu Ubaidah ahli dalam keuangan, maka urusan keuangan disuruh pada Abu Ubaidah Amir bin Jarrah radhiyallahu anhu. Adapun urusan mencatat kitabah dibantu oleh Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Kadang-kadang oleh Uthman bin Affan radhiyallahu anhu dan Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah. Untuk mencatat, buat catatan. Ditugaskan Sayyidina Uthman, ditugaskan Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit ini ialah seorang sahabat yang boleh menguasai bahasa Ibrani, bahasa orang Yahudi, bahasa asing. Jadi penterjemah. Orang tak boleh tipu. Uthman bin Affan jadi pencatat. Sayyidina Ali jadi pencatat. Kadang-kadang jadi hakim Sayyidina Ali. Ada urusan tertentu. Kedudukan Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam menghadapi cabaran lebih kukuh lagi apabila para sahabat yang dikatakan tidak bersetuju dengannya, seperti Ali karramallahu wajhah, Az-Zubair bin Awam, Talhah dan lain-lain, menjadi pembantunya yang setia. Contoh itu menafikan riwayat yang cuba merendahkan sikap para sahabat radhiyallahu anhum. Walaupun disebut dalam kitab-kitab Zubair, Talhah, ini sahabat yang setuju ahli bait jadi khalifah, tak setuju Abu Bakar. Tetapi bila dah jadi keputusan Abu Bakar jadi khalifah, semua sahabat-sahabat ni jadi ahli mesyuarat, membantu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tak ada khilaf lagi. Tak ada berlawanan antara satu sama lain. Membantu Abu Bakar dalam urusan-urusan negara. Mengukuhkan saf dalaman. Abu Bakar radhiyallahu anhu mengadakan pertemuan dengan Ahlul Bait
iaitu ahli keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam pertemuan itu kalangan Ahlul Bait menimbulkan urusan hak keluarga bagi menggantikan Rasulullah SAW dan menguruskan harta pusaka Rasulullah SAW. Bakar radhiyallahu menjelaskan dengan cara yang sangat terharu, bukan bertujuan untuk merebut jawatan, tetapi ia merupakan amanah untuk memimpin umat. Pertemuan itu berakhir dengan para pemimpin Ahlul Bait seperti Ali karamallahu wajhah, Al-Abbas dan lain-lain yang turut membai'ahkan Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai khalifah. Di mana terdapat beberapa kekhilafan antara Abu Bakar dengan Ahlul Bait dalam beberapa perkara, urusan harta dan sebagainya. Kerana mereka nak pesaka Nabi. Nabi ada tinggal pesaka, dia tinggal tanah, hak pesaka. Abu Bakar tak selesaikan masalah pesaka. Lalu Abu Bakar mengemukakan hujah-hujah dalam perbincangan. Lalu semua ahli bait terima. Adapun dalam perkara yang menyentuh soal harta, pusaka, khususnya ladang yang luas di Fadak dan ghanimah di Khaybar, telah dijawab dengan hadis Rasulullah SAW. Hadis tersebut menegaskan bahawa ia tidak boleh dipusaka kerana ia milik umat seluruhnya. Allah SWT telah menetapkan dalam Quran mengenai peruntukan Ahlul Bait daripada harta ghanimah. Jadi bila keluarga Nabi minta pusaka tanah yang luas di Fadak, mungkin ribu-ribu ekar, tanah di Khaybar ribu-ribu ekar, keluarga Nabi minta bagi antara mereka. Lalu Abu Bakar mengeluarkan hadis Nabi bersabda, seorang Nabi dia tak tinggal pesaka. Seseorang Nabi tak tinggal pesaka, maka tak ada pesaka harta daripada Nabi. Macam mana nak bantu keluarga dia? Quran sudah tetap keluarga dibantu oleh ghanimah. Ghanimah, harta rampasan dan harta faid. Dia beri peruntukan untuk mereka, bukan pada harta Nabi. Harta Nabi adalah untuk umat. Di mana ribu-ribu ekar tanah Nabi di Fadak dan ribu-ribu ekar di Khaybar, itu untuk umat dia, untuk negara. Tak boleh bagi untuk keluarga dia. Dan untuk keluarga ada peruntukan daripada kerajaan, daripada ghanimah dan daripada faid. Langkah ini daripada zakat pun tak boleh. Zakat beri pada orang lain, keluarga Nabi tak terima zakat. Langkah ini telah mewujudkan saf yang padu dalam kerajaan Islam bagi menghadapi cabaran kepungan yang hebat. Kepungan yang datang dari segenap penjuru, terdiri daripada kabilah Arab yang telah murtad dan dua kuasa besar dunia iaitu Rom dan Parsi. Menyebabkan saf negara Islam kukuh dan kuat, tak boleh diganggu oleh ancaman. Di masa itu ada dua ancaman yang sangat bahaya. Yang pertama, kabilah-kabilah Arab yang murtad, keluar daripada Islam. Sudah masuk Islam, murtad, keluar semula, balik agama asal. Ikut nabi-nabi palsu, nabi-nabi bohong yang mempunyai ratus ribu badan tentera. Dan di sana ada dua kuasa besar dunia, Parsi dan Rom. Di sebelah timur Parsi, belah barat Rom. Ini kuasa besar. Macam Rusia, Amerika, China pada hari ini. Zaman itu Parsi dan Rom dua kuasa besar. Dua ancaman kepada kerajaan Islam. Semua ancaman ini dapat dihadapi. Pemimpin dalam kalangan Ahlul Bait seperti Ali karamallahu wajhah, Al-Abbas radhiyallahu anhu dan lain-lain, serta para pemimpin utama golongan Ansar bukan sahaja berbai'ah. Berbai'ah ini berjanji setia, janji taat setia dalam perkara yang tak bercanggah dengan Islam. Malah mereka juga melibatkan diri menjadi ahli syura, para menteri, para hakim, penglima tentera dan ketua daerah. Mereka berusaha membangunkan negara yang menegakkan Islam dengan melaksanakan syariat Allah SWT, berdakwah dan berjihad. Mereka tu laksanakan kewajipan menegakkan Islam. Tak tamak harta, tak tamak pangkat kedudukan. Mereka terima sahaja apa jawatan, walaupun duduk barisan depan berperang dengan musuh, mati dulu pada orang. Walaupun menjalankan tugas memimpin daerah-daerah yang banyak masalah, mereka sanggup jalankan tugas. Semua sahabat-sahabat ni menerima jawatan bila ditugaskan. Walaupun pada permulaan pemerintahan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, wujud mereka yang menunjukkan sikap bertelagah untuk berbai'ah
iaitu mereka dalam kalangan Ahlul Bait seperti Ali karamallahu wajhah, Al-Abbas ini, termasuklah Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu dalam kalangan Ansar, dan Abu Sufyan daripada Bani Umayyah, di samping Az-Zubair radhiyallahu anhu, Talhah radhiyallahu dan lain-lain. Semua mereka ni walaupun berlainan pendapat pada awalnya, bersatu pada akhirnya, bersama dengan Abu Bakar dalam memimpin negara. Pada akhirnya mereka semua menjadikan perpaduan sebagai asas yang sangat penting bagi umat Islam. Tali Allah, agama Islam, ialah ikatan kukuh yang menyatukan umat Islam sehingga mereka gagal digugat oleh sebarang ancaman luar dan dalaman. Mereka bersatu bersama dengan Islam. Walaupun berbeza pendapat dalam masalah cabang, bersatu bersama dengan Islam, mempertahankan Islam. Mereka beriman dan menghayati firman Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Surah Al-Imran ayat 103. Dan berpegang teguhlah kamu semua kepada tali Allah, agama Islam, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan kenanglah nikmat Allah kepada kamu sekalian ketika kamu bermusuh-musuh semasa jahiliah dahulu, iaitu Allah menyatukan antara hati-hati kamu sehingga kamu bersatu padu dengan nikmat Islam. Maka menjadilah kamu dengan nikmat Allah itu orang-orang Islam yang bersaudara. Dan kamu dahulu telah berada di tepi jurang neraka disebabkan kekufuran kamu di masa jahiliah. Lalu Allah selamatkan kamu daripada neraka itu disebabkan nikmat Islam juga. Demikianlah Allah menjelaskan kepada kamu ayat-ayat keterangannya supaya kamu mendapat petunjuk hidayah daripadanya. Islam telah berjaya menjinakkan hati orang-orang Arab yang keras dan liar. Paling keras, paling liar orang Arab ni, duduk di padang pasir yang kering, yang tak ada hasil, antara kerjanya merompak, menyamun, berperang. Sanggup bunuh anak perempuan hidup-hidup, kerana anak perempuan tak ada guna untuk perang, tak ada guna untuk kerja. Bunuh anak perempuan. Siapa begitu teruk pada binatang lagi. Kerasnya orang Arab ni, siapa begitu sekali. Islam telah berjaya melembutkan hati-hati mereka, sehingga kabilah-kabilah yang berperang ratus-ratus tahun, ribu tahun, berhenti berperang, bersaudara dengan Islam. Mereka dulu duduk di tepi gaung neraka, sembah berhala, puja hantu syaitan, berkelahi sama sendiri, buat kerja-kerja maksiat, tak ada benda yang haram, halal belaka. Bila ikut Islam, mereka jadi orang yang beriman yang baik. Allah Ta'ala selamatkan daripada api neraka. Itu nikmat mukjizat Al-Quranul Karim. Firman Allah Subhanahu wa taala di atas menusuk ke dalam hati sanubari dan akal generasi para sahabat sehingga meleburkan ketebalan asabiyah jahiliyah. Akhirnya sikap fanatik keluarga, kabilah, bangsa dan tanah air tanpa landasan yang benar dapat dibuang. Semua penyakit ta'assub, penyakit fanatik kaum, fanatik keluarga, fanatik anak beranak hilang semua. Sanggup hukum anak beranak sendiri kalau salah. Siapa begitu? Kalau dulu mempertahankan anak beranak walaupun zalim, walaupun tak betul. Islam membetulkan kehidupan mereka dengan petunjuk Allah Ta'ala. Walaupun perkara ini menjadi perasaan tabi'i manusia, perkara tersebut wajib berpadumankan hidayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada kitab dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam yang mewajibkan diutamakan Islam untuk semua. Islam hendaklah diutamakan. Islam menyelamatkan kita daripada dunia sehingga akhirat. Harta sekadar dunia saja. Keluarga anak beranak sekadar dunia saja. Kaum bangsa sekadar dunia saja. Kalau tak ikut Islam, semua punah rasa. Islam adalah keutamaan. Selamatkan bangsa kita,
selamatkan keluarga kita, selamatkan harta kita dengan Islam. Islam hendaklah di depan, bukan di belakang. Islam yang menentukan semua selamat. Bukan harta, bukan keluarga dan anak beranak. Hal ini demikian kerana masalah fanatik tanpa paduman akan membuahkan kezaliman, memecahkan perpaduan serta menggugak kewibawaan Islam, negara dan umatnya. Terdapat kewajipan yang lebih besar, iaitu meneruskan tugas kewajipan berdakwah bagi menyelamatkan manusia seluruhnya dengan Islam dan menegakkan urusan negara yang memayungi pelaksanaan secara menyeluruh. Ini menyebabkan bila Islam masuk mana-mana negeri, rakyat negeri itu masuk Islam. Bila Islam masuk ke Mesir, sebahagian besar rakyat Mesir masuk Islam. Tinggal sikit je yang tak Islam, yang ikut agama Kristian, Koptik, Ortodok, sikit tak banyak. Sebahagian besarnya masuk Islam. Bila Islam masuk di utara Afrika, kaum barbar, tinggal agama dia, tinggal bahasa dia, pakai bahasa Quran, jadi Arab habis apa hari ini. Orang Sudan begitu juga. Bila Islam masuk ke Iran, ke Parsi, orang Parsi tinggal agama Majusi, masuk Islam. Tulisan dia pun huruf Arab. Sampai hari ini bahasa Parsi pakai huruf Arab. Islam masuk ke India, orang India yang masuk Islam, tulisan bahasa Urdu pakai huruf Arab. Kita orang Melayu je tinggal huruf Arab kita. Ini negeri-negeri yang disebut tadi kuat Islamnya. Walaupun macam-macam mazhab, tapi tetap Islam. Tetap Islam, tak tinggal Islam. Dan masih ada lagi sedikit penganut Majusi dan Hindu. Menandakan tak dipaksa masuk Islam. Tak dipaksa orang masuk Islam. Di Mesir masih ada gereja yang dibina sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Di Syria ada juga gereja yang dibina sebelum Nabi Muhammad zahir lagi. Di Iran ada rumah agama Majusi yang dibina 1000 tahun sebelum lahir Nabi Muhammad. Sikit-sikit dia pengikut, masih ada. Menandakan mereka tak dipaksa masuk Islam. Tapi sebahagian besar rakyat masuk Islam. Termasuk di Nusantara, daerah kita ni. Orang Melayu asal agama Hindu, asal agama Buddha. Habis orang Melayu masuk Islam. Sehingga orang Melayu kata Islam tu Melayu, Melayu tu Islam. Kalau masuk Islam jadi masuk Melayu. Kalau luar daripada Islam tak Melayu lagi. Sampai begitu kuatnya Islamnya. Ini pengaruh Islam masuk dalam diri manusia. Islam telah berjaya mengislamkan manusia, mengislamkan rakyat. Bukan saja sekadar mengucap dua kalimah syahadah. Jadi menegakkan syariat. Dia amalkan syariat Allah Ta'ala. Dia negeri orang Islam memberitahu. Ini zaman dulu. Di Terengganu kita ada batu bersorak. Di Aceh ada tanda-tanda. Di Jawa pun ada tanda-tanda. Islam dia amalkan. Syariat Islam dia laksanakan. Masih ada tanda-tanda sampai hari ini. Walaupun penjajah mari, penjajah buang syariat Islam, tak diamalkan lagi, tapi rakyat masih beragama Islam. Ini kuatnya pengaruh Islam. Hasilnya Islam masuk dalam hati manusia dengan sebab adilnya, dengan sebab baiknya, dengan sebab mulianya. Yang kita kena sedar. Hari ini pasal apa? Kita nak ajak orang masuk Islam, payah. Payah jajaran masuk Islam. Kerana syariat Islam tidak dilaksanakan. Dengan sebab itulah musuh-musuh Islam di seluruh dunia sangat takut kalau undang-undang Islam, syariat Islam diamalkan. Kalau syariat Islam diamalkan, orang lihat aman. Orang lihat baik, masyarakat hidup dalam keadaan sejahtera. Sempurna. Menyebabkan orang kafir masuk Islam. Dengan sebab itulah takut sangat kalau Islam ni diamalkan. Jadi masalahnya, takut sangat ni masuk dalam pada orang Islam juga. Orang Islam dididik sehingga lupa kepada agama dia sendiri. Tinggal mengucap dua kalimah syahadat, sembahyang, buat haji, buat umrah je. Hak lain tak amal. Kerana apa? Ditutup pintu hati oleh penjajah. Jadi kita kena bebaskan diri kita daripada penjajah. Baru kita merdeka sebenar. Walaupun penjajah dah balik orang putih dah balik ke negeri dia.
Tapi perangai orang putih, pahaman orang putih masih ada dalam kepala orang Islam. Ini satu benda yang kita kena perjuangkan. Mendepani musuh luar. Cabaran paling besar yang dihadapi oleh Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu ialah fenomena murtad yang mengepung negara Islam dan umatnya. Di samping itu wujud juga di sana cabaran besar daripada dua kuasa besar Rom dan Parsi yang mula menunjukkan penentangan terhadap Islam. Cabaran besar ialah kabilah orang Arab. Bila dengar Nabi wafat, Nabi dah mati, pusing balik berkafir sebelah. Bukan sekadar pusing balik kepada kafir, menyediakan bala tentera untuk menyerang Madinah, untuk menghancurkan Islam. Dan mereka dibantu oleh dua kuasa besar Parsi dan Rom. Kemurnian akidah Islam yang menolak sebarang bentuk syirik telah melahirkan keadilan sejagat secara mutlak dan ikhlas untuk seluruh dunia. Perkara ini menyebabkan pengaruh Islam tersebar dengan pantas dalam kalangan masyarakat awam dan menggugat kerajaan-kerajaan serta para pemimpin yang zalim, khususnya dalam kalangan kuasa besar, raja-raja dan pemimpin kabilah Arab. Mengapa mereka lawan Islam? Sebab Islam adil, Islam baik. Rakyat setuju dengan adil, setuju dengan baik. Menyebabkan raja-raja yang zalim, pemimpin yang zalim, ketua kabilah yang zalim ni takut pada Islam. Kuasa mereka terancam. Dengan sebab itulah mereka lawan Islam habis-habisan. Mereka kerahkan rakyat-rakyat mereka lawan Islam. Rakyat ramai takut, ikut mereka, berperang lawan Islam. Ini cabaran yang dihadapi oleh Abu Bakar. Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu tetap meneruskan operasi ketenteraan pimpinan Usamah radhiyallahu anhu yang dibentuk oleh Rasulullah SAW pada akhir hayat baginda. Tujuan operasi adalah untuk menghadapi ancaman Rom Timur Byzantin. Belum Nabi wafat, Nabi telah menyediakan pasukan dipimpin oleh Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Usamah ni ialah cucu angkat Nabi. Anak pada Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi. Seorang hamba pada Kharijah yang merdekakan Nabi buat anak angkat. Boleh anak Zaid bin Harithah. Zaid ni mati syahid dalam perang Mu'tah. Selain itu, khalifah bertindak terhadap mereka yang menggugurkan para syuhada, seperti Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, ayah pada Usamah, Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu, sepupu Nabi, dan Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu dalam perang Mu'tah, termasuk perang Tabuk yang dipimpin oleh Rasulullah SAW sendiri. Mula-mula Nabi berperang di Tabuk. Ini masa Nabi hidup. Kena Nabi hantar tentera ke Mu'tah. Dalam perang Mu'tah ni 3 orang sahabat yang penting gugur syahid. Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Talib, Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhum. 3 orang mati syahid. Kerana lawan tentera Rom, kuasa besar dunia. Lalu Nabi hantar Usamah bin Zaid memimpin tentera untuk menyuruhkan peperangan menghadapi Rom. Tiba-tiba Nabi wafat. Tentera Usamah duduk di luar Madinah dah. Dengar Nabi wafat, tentera Usamah balik semula dengan Nabi wafat. Dia sampai itu Abu Bakar dia turut membentuk pasukan tentera bagi menentang golongan murtad dalam kalangan kabilah Arab yang mengepung negara Islam dan umatnya. Tiba-tiba Abu Bakar suruh Usamah dan tentera terus pergi lawan Rom. Dalam keadaan Madinah dikepung oleh orang murtad. Ini bahaya. Sahabat lain tak nampak. Macam mana Abu Bakar boleh suruh perang dengan Rom? Sedangkan Madinah dalam bahaya. Patutnya Usamah jangan dikerah duduk di Madinah. Abu Bakar keras supaya Usamah pergi melawan Rom. Tentera Usamah radhiyallahu anhu Rasulullah pernah memimpin bala tentera bagi menghadapi Rom Timur Byzantin di Tabuk, dan akhirnya memperoleh kemenangan moral yang besar akibat daripada pengunduran musuh. Kemenangan diperolehi dengan penguasaan terhadap
beberapa kabilah Arab yang telah dikuasai oleh Rom sejak beberapa dekad. Mula-mula Nabi atau tentera ke Tabuk, Nabi pimpin sendiri. Dalam perang Tabuk ni, tentera Rom berundur, tak berani lawan. Di mana Nabi berjaya menundukkan kabilah-kabilah Arab yang ada dekat Tabuk masuk Islam. Dan mereka yang masuk Islam adalah rakyat negara Islam. Yang tak masuk Islam bayar jizyah, bayar cukai, dia layan dengan adil. Mereka sanggup duduk buat kerajaan Islam yang adil ni. Ini kejayaan perang Tabuk. Lepas tu Nabi atau tentera ke Mu'tah meneruskan serangan ke atas Rom. Semasa pertempuran di Mu'tah, jumlah tentera Rom berlipat kali ganda, dia lebih ramai berbanding tentera Islam ketika itu. 3 orang sahabat terkemuka telah gugur syahid, iaitu Zaid bin Harithah radhiyallahu ayah para Usama, Ja'far bin Abi Talib dan Abdullah bin Rawah radhiyallahu anhum. 3 orang penglima mati syahid dalam perang Mu'tah, di mana tentera Rom beratus kali ganda pada tentera Islam. Ini sangat hebat perang ni. 3 orang penglima mati syahid, sehingga 3 orang ni tak ada pengganti. Lalu Nabi kata, tampil pedang Allah Khalid bin Walid radhiyallahu anhu yang masuk Islam. Kemudian pemimpin tentera yang bijak, yang handal, berjaya menyelamatkan keadaan dengan taktik yang bijak, menyebabkan tentera Rom merundur, lari. Dengan cara Khalid bin Walid menyusun pasukan-pasukan yang banyak dan menyerang Rom secara bergilir-gilir. Kemudian yang di belakang melarikan kuda, menyebabkan debu naik ke langit. Lalu tentera Rom ingat tentera Islam sudah terima bantuan dan merasa gerun. Yang berperang ni sangat berani, mari bantuan pula. Padahal tak ada bantuan pun. Tentera Rom berundur, lari, melarikan diri, dan tentera Islam balik semula ke Madinah dalam keadaan selamat. Walaupun mereka balik dicemuh. Dicemuh kerana balik, mengapa balik tak lawan terus sampai mati. Lalu Nabi kata mereka balik bukan menyerah kalah. Mereka balik untuk mengulangi lagi perjuangan selepas ini. Nabi kata. Mereka undur sebagai taktik, tak jadi salah. Kalau undur kerana taktik peperangan, tak jadi salah. Undur kerana lari, itu salah, dosa besar. Itu kita kena faham. Namun tentera Islam berjaya mengundurkan tentera Rom selepas kepimpinan mereka gugur syahid. Walau bagaimanapun mereka telah mendapat kemenangan kerana berjaya menyelamatkan diri daripada musuh yang menjumlah tentera berlipat kali ganda, lebih ramai. Ramai kalangan sahabat telah memarahi dan mencemuh tindakan mereka. Namun mereka dipuji oleh Rasulullah SAW kerana mendapat kejayaan awal sebelum langkah serangan berikut dilakukan. Langkah perang yang bijak itu diizinkan oleh Allah melalui firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar wa man yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bighadabin min Allah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Surah Al-Anfal ayat 15 hingga 16. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu sekarang bertemu dengan orang-orang kafir yang sedang mara menyerang, maka janganlah kamu berpaling undur daripada menentang mereka. Bila berperang dengan orang kafir, walaupun orang kafir itu besar, jangan undur sekali-kali. Kalau undur, dosa besar. Undur dosa besar, tak boleh. Kerana kita orang Islam, kita kena percaya sama ada kita menang ataupun mati syahid. Kalau mati masuk syurga lalu. Kalau menang boleh sambung perjuangan pula. Tidak ada menyerah kalah sekali-kali. Berundur dosa besar. Bila berdepan dengan orang kafir kita berundur dosa besar. Malaikat dan sesiapa berpaling undur daripada menentang mereka pada ketika itu, kecuali dia bergerak ke arah lain untuk menjalankan tipu muslihat peperangan. Kecuali berundur kerana nak tipu musuh.
undur satu taktik supaya musuh masuk perangkap, nak serang balas balik. Bukan undur kalah, tidak. Undur sebagai taktik peperangan untuk memerangkapkan musuh, atau hendak menyatukan diri dengan pasukan yang lain, ataupun berundur kerana nak dapat bantuan, nak perang semula. Itu tak jadi salah. Tak jadi salah. Maka sesungguhnya dia tetaplah mendapat kemurkaan daripada Allah, dan tempatnya ialah neraka Jahannam. Sedang neraka Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Kalau undur kerana kalah lawan orang kafir, dosa besar. Kalau tak bertaubat, masuk neraka Jahannam. Ini yang merangkah daripada Allah Ta'ala. Kerana kita orang Islam, lawan sama ada kita mati ataupun menang. Menang atau mati, dua perkara saja. Tak ada menyerah kalah dalam Islam. Sebelum Rasulullah SAW wafat, baginda telah membentuk badan tentera yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid radhiyallahu, cucu angkat baginda yang sangat dia sayangi. Lebih mendalam lagi kasihnya apabila ayahnya, iaitu Zaid bin Harisah, gugur syahid dalam perang Mu'tah. Ayah dia pula mati syahid perang Mu'tah. Usamah ni anak cucu angkat Nabi. Nabi sangat sayang, sehingga kalau Nabi naik kuda, naik unta, gendong di belakang. Pasukan itu ditugah untuk memerangi Rom Byzantin, kuasa besar yang mula menunjukkan permusuhan terhadap Islam dan negara Madinah. Bila Rom tak ambuh kalau Nabi buat pasukan tentera, Usamah sendiri jadi ketua. Usamah yang masih muda, umur 20-an, ada riwayat kata tak sampai 20 tahun umur. Sangat muda. Walaupun sahabat-sahabat tak setuju muda sangat, Nabi tak latih dia. Sebaik saja mereka bergerak, secara tiba-tiba Rasulullah SAW jatuh uzur yang sangat tenat. Situasi itu menyebabkan mereka berhenti di pinggir Madinah. Kerana merasa bimbang dan cemas dengan keuzuran Rasulullah SAW, Usamah radhiyallahu anhu terus menangguhkan perjalanannya sebaik saja menerima berita kewafatan yang sangat menyedihkan itu. Bila dengar Nabi wafat, Usamah pun tu menetap di Madinah. Sewaktu fenomena murtad mengepung kota Madinah, maka golongan munafik mula mengangkat kepala di tengah-tengah umat Islam yang baru kehilangan Rasulullah SAW, tercinta yang menjadi tempat bergantungan segala harapan. Musuh dalam kalangan Yahudi, Nasrani dan musyrikin pula berkeliaran di seluruh pelosok bumi, dan mereka bergerak bagi memadamkan cahaya Islam. Maka para sahabat dan Usamah radhiyallahu anhu lebih bersetuju jika diubah perancangan asal untuk menghadapi tentera Rom kepada operasi menghadapi golongan yang telah murtad atau memberontak. Para sahabat menugaskan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk menyampaikan cadangan mereka kepada Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bila keadaan bahaya, lalu para sahabat sebahagian besarnya tak setuju tentera Usamah ni pergi lawan Rom. Duduk Madinah saja, pertahankan Madinah. Mereka tugaskan Sayyidina Umar berjumpa Abu Bakar, sampaikan cadangan. Manakala golongan Ansar pula mencadangkan agar Usamah radhiyallahu diturunkan daripada posisi ketua operasi perang dan melantik sahabat yang lain yang lebih tua sebagai ketua yang baru. Pendapat mereka bahawa Usamah radhiyallahu terlalu muda dan baru berusia 20-an, sedangkan anggota tentera ramai yang lebih berusia dan berpengalaman, termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Orang tua ramai lagi, pasal latih orang tua, latih Usamah juga. Ini kalangan Ansar. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menyampaikan hasrat mereka kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lalu Sayyidina Umar bertemu Abu Bakar dan berkata, "Inna haula'i jullul muslimin wal arabu ala ma tara qad intaqadat bika wa laysa yanbaghi laka an tufarriqa anka jama'atal muslimin." Kata Sayyidina Umar, sesungguhnya pasukan tentera tersebut terdiri daripada sebahagian besar kaum muslimin. Sementara itu orang-orang Arab sebagaimana yang kamu lihat
telah banyak melakukan pembelotan. Oleh itu tidaklah patut kami memecah belahkan kumpulan umat Islam kerana sedikit saja kaum muslimin yang tinggal di Madinah. Tak patut orang Islam tak ramai di Madinah, suruh tentera Usamah pergi peluk, kata Abu Bakar. Sambung Umar lagi dalam riwayat yang lain, inna ma'iya wujuhan nasi wahdahum wala amanu ala khalifati Rasulullah sallam wa hurrima Rasulullah muslimin an yatakhattafahumul musyrikun. Pasukan tentera ini terdiri daripada sebahagian besar kaum muslimin, termasuklah tokoh-tokoh Islam terkemuka. Aku sangat khawatir terhadap keselamatan khalifah tanah haram yang menjadi kehormatan Rasulullah serta kaum muslimin daripada serbuan orang-orang musyrikin, kata Sayyidina Umar pada Abu Bakar. Tiba-tiba Abu Bakar menjawab dengan tegas. Abu Bakar jawab dengan keras pada Sayyidina Umar, walladhi nafsu Abi Bakrin biyadih law zanantu anna as-siba'a takhtafuni la anfadtu ba'sa Usamah kama amara Rasulullah sallam walau lam yabqa fil qura ghairi la anfuzan la anfaztuh, kata Sayyidina Abu Bakar. Demi zat yang jiwa Abu Bakar berada di dalam genggamannya, demi Allah, sekiranya aku mengetahui bahawa sesungguhnya binatang buas akan mengheret kakiku ini, maka aku akan tetap mengutuskan pasukan tentera Usamah sebagaimana telah diperintah oleh Rasulullah SAW. Seandainya di sini tiada orang lain kecuali diriku, nescaya aku akan tetap mengutuskan pasukan tentera tersebut, kata Abu Bakar. Jawabakkah pada Sayyidina Umar. Umar bin Khattab sekali lagi meneruskan permohonannya untuk itu. Ucapannya disusuli jawapan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kata Umar, fa innal ansara tatlubu rajulan aqdama sinnan min Usamah. Sesungguhnya para sahabat dalam kalangan Ansar meminta supaya pasukan dipimpin oleh seseorang yang lebih tua daripada Usamah. Tiba-tiba hal itu menjadikan Abu Bakar lebih marah, lalu bangkit dari tempat duduknya dan menarik janggut Umar dengan menengkeng. Abu Bakar bangun, pegang janggut Sayyidina Umar, pegang kepala, dan juga kau tengkeng, kata Abu Bakar. Sakilatka ummuka ya ibn al-Khattab ista'malna sallam wa ta'muruni an a'zilah. Cis, kamu wahai anak Al-Khattab, Rasulullah telah melantik Usamah menjadi ketua pasukan, tiba-tiba kamu pun meminta aku memecahnya. Umar Allah berundur mengalah dan memberitahu pada umum akan kegagalan untuk memujuk Abu Bakar radhiyallahu anhu. Keputusan tegas khalifah itu memberi kesan politik yang sangat penting bagi mempamerkan kehebatan negara yang baru ditegakkan. Di mana tindakan Abu Bakar ini satu tindakan politik, bukan tindakan ketenteraan. Tindakan politiknya ialah apabila tentera Usamah dikerah untuk lawan Rom, menyebabkan kabilah-kabilah Arab rasa gerun. Dalam keadaan begini, Rom pun nak lawan kuasa besar dunia. Kita ni apa sangat? Menandakan Islam masih ada kekuatan. Ini perang psikologi, perang semangat, perang politik. Keputusan itu menggerunkan musuh dalam kalangan golongan munafik yang menjadi musuh dalam selimut dan gunting dalam libatan. Selain itu, tindakan khalifah juga menakutkan mereka yang rapuh imannya sehingga diperdayakan oleh nabi-nabi pembohong dan pemimpin-pemimpin yang khianat. Masa itu ada nabi-nabi bohong mengaku jadi nabi lepas nabi wafat. Beliau Bakar berani bertindak menyebabkan pengikut nabi-nabi bohong ni rada kecut perut, takut. Ini ialah kekuatan. Akhirnya golongan penderhaka itu melihat kehebatan Islam yang tidak mungkin dipadamkan. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim.
Keputusan itu menggerunkan musuh dalam kalangan golongan munafik yang menjadi musuh dalam selimut dan gunting dalam selipatan. Selain itu, tindakan khalifah juga menakutkan mereka yang rapuh imannya sehingga diperdayakan oleh nabi-nabi pembohong dan pemimpin-pemimpin yang khianat. Tingkahnya Abu Bakar melepaskan tentera Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma dalam keadaan negara dikepung oleh bahaya. Tentera Usamah disuruh pergi juga, Sayyidina Umar nasihat, tak berdali, Abu Bakar tak berdali. Ini kebijaksanaan Abu Bakar sebagai perang psikologi, perang semangat, beri semangat pada orang Islam dan menakutkan musuh-musuh Islam. Musuh-musuh Islam kata Islam ni kuat lagi, jangan buat main. Dalam keadaan orang murtad keliling, kuasa besar dunia berani lagi lawan Rom. Ini perang psikologi, perang semangat. Akhirnya golongan penderhaka itu melihat kehebatan Islam yang tidak mungkin dipadamkan cahayanya. Walaupun Rasulullah SAW telah wafat. Ini menandakan bahawa dakwah Islam tidak terhenti dengan kewafatan Rasulullah SAW. Bahkan hukum syariat Islam yang disampaikan oleh baginda wajib diteruskan oleh penganut yang setia. Menunjukkan bahawa Islam tidak mati dengan mati Nabi Muhammad SAW. Hukum syariat dia mesti dilaksanakan. Pemerintahan dia mesti diadakan. Tak boleh tinggal pemerintahan Islam ni. Kalau tinggal pemerintahan Islam, khianat, orang Islam akan jadi hina dan dihina oleh orang. Oleh kerana itulah sahabat-sahabat Nabi menyambung tugas memerintah negara. Bukan macam hari ini orang Islam kata tak apalah, tak merintah apa, supaya dia merintah apa, tak merintah dengan Islam. Orang Islam jadi hina. Dihina oleh orang, tak sedar ke diri. Diamai oleh orang, tak sedar ke diri. Atas dunia hina, di akhirat pun jadi hina juga. Jangan buat main-main. Tak boleh. Mesti berusaha Islam itu memerintah. Kuasa politik Islam melaksanakan syariat mesti ditegakkan. Ini wajib, bukan sunat. Walaupun fardu kifayah yang sangat besar, tak boleh diabaikan. Fardu kifayah yang jadi fardu ain bila Islam dalam keadaan bahaya. Kita orang Melayu fardu kifayah ni semayang-mayang aja, hak tu je, tak ada hak lain, hak tu saja. Ini terlalu jahil dalam bab agama. Penjajah telah menenggelamkan kita dalam kejahilan. Terlalu lama sangat dijajah oleh musuh Islam. Abu Bakar radhiyallahu anhu dan generasi awal ialah kumpulan pertama yang melangsungkan perjuangan Islam selepas kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya tugas itu disambung oleh kumpulan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW akan tetap wujud sepanjang zaman dan di seluruh dunia. Bukan sahaja di tanah air umat Islam. Akan ada kumpulan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'ala al-haq, la yadurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadzalik." Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Maksudnya akan tetap ada dalam kalangan umatku satu golongan yang bangkit berjuang atas kebenaran menegakkan Islam. Mereka tidak boleh dihapuskan oleh sesiapa yang mengecewakan mereka. Sehinggalah datang keputusan Allah hari kiamat dan mereka tetap berada dalam keadaan sedemikian. Nabi dah sebut agama Islam tak mati. Walaupun kerajaan dia jatuh, akan ada kumpulan yang memperjuangkan Islam. Akan ada. Walaupun tak menang, akan ada kumpulan ini. Akan tetap ada sehingga hari kiamat. Bila nak kiamat, mati habis orang beriman. Tak ada lagi. Selagi nak kiamat, akan ada kumpulan ini. Dan Nabi kata, talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Kamu dah bersama kumpulan Islam dan pemimpin mereka. Kena bersama kumpulan Islam. Ini disebut dalam hadis yang lain. Riwayat Imam Bukhari. Maka benarlah firman Allah SWT
Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinih fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. Surah Al-Ma'idah. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, sesiapa antara kalian, antara kamu berpaling tadah daripada agamanya, jadi murtad, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum, satu kumpulan yang dia kasih akan mereka, dan mereka juga kasih akan dia akan Allah. Mereka pula bersifat lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman dan berlaku tegas gagah terhadap orang-orang yang kafir. Mereka berjuang dengan bersungguh-sungguh di jalan Allah dan mereka tidak takut kepada celaan orang-orang yang mencela. Yang demikian itu ialah limpah kurnia Allah yang diberikannya kepada sesiapa yang dikehendakinya, kerana Allah Maha luas limpah kurnianya lagi meliputi pengetahuannya. Sesungguhnya penolong kamu sekalian hanyalah Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman yang mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, sedang mereka rokok tunduk menjunjung perintah Allah. Dan sesiapa yang menjadikan Allah dan Rasulnya serta orang yang beriman itu penolongnya, pemimpinnya, maka berjayalah dia, kerana sesungguhnya golongan yang berpegang pada agama Allah itulah yang tetap menang, sama ada menang dunia akhirat atau menang di hari akhirat. Bermakna Allah Ta'ala tak matikan Islam. Kalau berlaku macam mana pun tak mati. Akan ada kumpulan yang mempertahankan Islam, menegakkan Islam. Kumpulan ini dinyatakan sifat-sifatnya. Yang pertama, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah Ta'ala kasih pada mereka dan mereka kasih pada Allah. Iaitulah mereka menegakkan Islam yang menyeluruh, bukan Islam separuh-separuh. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Jika sekiranya kamu kasih kepada Allah, ikut aku, ikut Nabi Muhammad, Allah Ta'ala pasti kepada kamu. Ikut perjuangan Nabi daripada Mekah sampai ke Madinah. Daripada sembahyang, puasa sehingga menegakkan kerajaan, menegakkan pemerintahan, berhijrah. Berhijrah tu menegakkan kerajaan. Daripada awal sehingga akhir, Islam yang menyeluruh, itu sifat yang pertama. Kalau kumpulan Islam tu tak ada sifat ni, maka tak cukup sempurna. Dakwah saja. Dakwah sana, dakwah sini, ajak orang masuk Islam, tolong sana, tolong. Menegakkan kerajaan Islam tak ada dalam perjuangan dia, tak cukup. Tak cukup syarat. Syarat yang pertama, mesti menegakkan Islam yang menyeluruh, kuasa pemerintahan. Ini perjuangan Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam. Mesti. Kalau dakwah, tak ada perjuangan untuk menegakkan kerajaan. Ikutlah pemerintah kita dakwah dah. Tak boleh. Tak habis, tak sempurna. Ini ayat ni menegaskan. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Ikut semua perintah Allah Ta'ala. Itu maksud dia. Adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin. Mengendah diri terhadap orang-orang yang beriman, menunjukkan keberanian terhadap orang-orang kafir. Ini sifat yang kedua. Dengan orang Islam dia rendah diri. Dengan orang kafir dia berani. Dengan orang Islam balah-balah pun boleh maaf. Beza pendapat pun boleh maaf. Khilaf-khilaf pun boleh maaf. Perbezaan pandangan boleh maaf. Dengan orang kafir berani, tak tunduk sekali-kali. Ini dengan orang Islam berani. Pasal Wahabi, tak Wahabi, Asy'ariyah, Maturidiyah, salah dengan khalaf. Berani sangat. Dengan orang kafir nakut baik. Ini bukan sifat kumpulan Islam. Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki,
Mazhab-mazhab ni Sunni, Syiah, Khawarij khilaf dalam masalah mazhab. Tapi boleh maaf. Khilaf masalah dalaman. Masalah dalaman. Bahkan ulama-ulama ni boleh buat kitab antara satu sama lain. Contohnya kitab Bulughul Maram karangan Ibnu Hajar. Ibnu Hajar ni ialah seorang alim mazhab Syafi'i. Karangan kitab Bulughul Maram, kitab hadis. Syarah Bulughul Maram ni As-San'ani, orang alim Syiah. Syarah kitab Bulughul Maram. Karang tolong syarah kitab Bulughul Maram Ibnu Hajar. Orang Syiah. Tak balah. Dia tulis pandangan-pandangan dia dalam kitab itu. Kita tak setuju, itu cerita lain. Masalah cabang. Ini adillatin 'alal mu'minin. Meredah diri terhadap orang yang beriman. Kita beza pendapat, tak kelahi, tak perang, tak balah. Tegang. Kita nak pegang dengan pendapat kita. Dia pendapat dia masalah farang, tak ada masalah, tak berpecah. Aizzatin 'alal kafirin. Hebat menghadapi orang kafir. Ni dok dengan orang Islam hebat, dengan orang kafir nakut pahit. Senyap je. Dengan orang kafir. Ini bukan sifat kumpulan Islam. Yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata laim. Mereka berjihad pada jalan Allah dan tidak takut percelaan orang. Berjihad ni maknanya bersungguh. Bersungguh mengorbankan harta, mengorbankan nyawa, mengorbankan keluarga, mengorbankan nikmat Allah Ta'ala untuk memenangkan Islam. Dan orang cela, orang kata apa-apa tak berani. Orang buat hina tak berani. Ini sifat kumpulan Islam. Yang pertama, Islam menyeluruh. Yang kedua, merendah diri pada orang Islam, berani dengan orang kafir. Yang ketiga, berjihad. Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itu kelebihan yang Tuhan beri pada siapa yang dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Allah Ta'ala maha luas kurnianya lagi Maha mengetahui. Ini orang yang Tuhan pilih saja boleh duduk dalam kumpulan ini. Yang Tuhan tak pilih, dia lari. Duduk sekejap lari, tak tahan. Tak tahan sabar. Ada. Duduk dalam kumpulan Islam. Tak tahan, lari. Lari. Kan Allah Ta'ala uji. Allah Ta'ala akan cuba kumpulan Islam ni. Diuji oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang beri kelebihan pada siapa yang Tuhan nak pilih. Ada orang ilmu tak ada, pengetahuan tak ada, semangat dia tinggi dengan Islam. Tak lari dengan perjuangan Islam. Siapa mati perjuangan Islam. Ada orang Badui zaman Nabi. Orang Badui zaman Nabi. Badui ni orang darat. Tak alim, tak ada ilmu. Bila berperang, Nabi panggil nak beri ghanimah. Nak beri harta rampasan perang. Bagian dia. Dia kata, ya Rasulullah, bukan ini tujuan saya berjuang. Tujuan saya berjuang, an yakuna sahmu hahuna. Saya mahu anak panah musuh kena di leher saya. Dia kata ke Nabi, bukan saya nak ni, saya nak saya mati. Anak panah musuh kena sini. Nabi kata, insya-Allah. Orang Badui ini mati syahid di medan perang. Ada orang begitu. Ada orang jadi penulis wahyi. Nabi latih penulis wahyi, murtad, keluar daripada Islam. Menyeleweng, terpesong. Ada. Dalam zaman Nabi pun ada macam ni. Yang tak tahan diuji. Tuhan sebut lagi. Innama waliyukumullahu walladzina amanu alladzina yaqumuna as-salah wa yutuna az-zakata wa hum raki'un. Kumpulan Islam ni berwalikan Allah Rasulnya. Berwalikan Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasul jadi pemimpin, jadi penolong, jadi petunjuk. Walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakata wa hum raki'un. Dan pemimpin dia orang yang beriman, yang mendirikan sembahyang, yang menunaikan zakat, yang tunduk pada Allah Ta'ala. Pemimpin dia pemimpin yang taat pada Allah Ta'ala, bukan pemimpin yang fasik. Pemimpin yang tak sembahyang. Pemimpin yang tak lekat ibadat dia, yang tak lekat hubungan dengan Allah Ta'ala. Pemimpin yang bakhil,
yang kedekut tak mengeluarkan zakat. Ini bukan pemimpin Islam. Jadi pemimpin semayang tak. Dah pasal apa? Sokong dia. Di UPT dia. Di UPT. Kerana UPT, Tuhan kata dah. Pemimpin yang mendirikan sembahyang. Yang menunaikan zakat. Yang taat pada Allah Ta'ala. Ini pemimpin Islam. Wala setia pada Allah dan Rasulnya. Ini kumpulan Islam yang disebut. Barang siapa yang duduk kumpulan ini, Allah Ta'ala janji kemenangan dunia, kemenangan akhirat. Ataupun mati di dunia, dapat kemenangan akhirat. Janji Allah Ta'ala. Perkara yang disebut baginda salam terbukti berlaku apabila Islam ditegakkan pada zaman wujud kerajaan Islam yang melindunginya dengan mendaulatkan Islam. Bahkan Islam tetap berkembang pada zaman tiada kerajaan yang mendaulatkannya. Setelah khalifah Islam yang bertaraf kuasa besar runtuh 100 tahun dulu, kerajaan Islam hilang. Jatuh kerajaan Uthmaniyah. Dengan sebab kelemahan-kelemahan dia sendiri. Orang Islam sokong orang kafir untuk jatuhkan kerajaan Uthmaniyah. Orang Arab pakat dengan orang putih. Orang Melayu pun berkawan dengan orang putih juga. Macam-macam, sedikit-sedikit saja yang lawan penjajah. Terpesong. Menyebabkan kerajaan Islam jatuh. Jatuh kerajaan Islam. Sehingga tanah air orang Islam dijajah. Ditakluk oleh musuh. Dibahagi-bahagi sama mereka. Utara Afrika, Syria, Lebanon, Tunisia, Algeria, Morocco, Mauritania, beberapa negeri Afrika, dia jajah oleh Perancis. Mesir, Sudan, Yaman Selatan, termasuk negeri Teluk, termasuk benua India, termasuk Malaysia, dijajah oleh Belanda. Dijajah oleh British. Indonesia dijajah oleh Belanda. Dia bagi sama-sama dia. Dia bagi negeri Islam ni sama-sama kuasa barat. Kemudian utara Semenanjung dijajah oleh Buddha Thailand. Dikuasai, dia bagi sama dia. Campa dijajah oleh Perancis. Filipina dijajah oleh Spanyol. Kemudian mereka ditakluk. Dia bahagi-bahagi. Negeri Islam di Asia Tengah dijajah oleh Soviet dan Cina Komunis. Dia bagi sama-sama dia negeri Islam ni. Orang Islam dihancur leburkan. Walaupun Islam dihancur leburkan, agama Islam tak mati. Cahaya Islam tak mati. Islam tetap dipelihara oleh Allah. Ada kumpulan Islam yang mempertahankan Islam. Sehingga penjajah ni bunuh pemimpin-pemimpin dia. Tembak, penjara, tangkap, buang negeri. Bunuh berapa orang dibunuh, tak mati perjuangan Islam. Ada apa yang berlaku pada hari ini. Orang Islam yang dibuang di Amerika, dibuang di Eropah, mengembangkan Islam di negeri orang putih. Mengembangkan Islam di Amerika dan di Eropah. Pengawal Islam masuk ke negeri barat. Termasuk negeri komunis sendiri. Perkembangan Islam berlaku. Cahaya Islam ni macam air banjir tak ada sekat. Walaupun negaranya tak ada, kerajaannya tak ada, Islam tak mati. Dipelihara oleh Allah Ta'ala. Kumpulan Islam itu ada. Menandakan mukjizat Nabi. Nabi kata, urusan agama ni akan sampai yablu ma balaghal lail wan nahar. Di mana sampai siang dan malam, Islam akan sampai, kata Nabi. Betul sungguh. Islam sampai di mana ada siang dan malam. Di seluruh pelosok dunia. Ketika Kemal Atatürk yang bermaharajalela di Turki membunuh ulama yang pakai serban dibunuh. Pakai serban dia kena bunuh. Bang dipaksa dalam bahasa Turki. Quran ditulis dengan tulisan Romi. Dibunuh pemimpin-pemimpin yang cuba nak balik pada Islam. Dibunuh.
Tapi tak boleh bunuh Islam. Seorang pemimpin Islam Turki, Badi Osman Said Nursi, ditemui oleh Syekh Azhar pada masa itu, Syekh Bakhid Al-Muti'i, Syekh Bakhid, jumpa dengan Said Nursi. Tengok keadaan orang Islam di Turki. Said Nursi kata, saya melihat Turki sedang mengandung, Eropah juga sedang mengandung. Turki mengandung anak yang melahirkan Barat, melahirkan pahaman Kristian. Eropah mengandung, melahirkan anak Islam. Kata Said Nursi, ini berlaku pada hari ini. Kebangkitan Islam berlaku di seluruh pelosok dunia, sehingga jumlah orang Islam di Eropah sudah sampai juta. Di Amerika pun juta, walaupun tak sama dengan jumlah penduduk dia. Perkembangan Islam berlaku. Masa yang dia tekan Islam, orang tak tahu Islam ni apa dia. Duduk tekan sangat Islam ni apa, marah sangat ni. Maka orang kaji Quran. Baca Quran, baca terjemahan dia. Kaji, masuk Islam. Ini berlaku. Hak cerdik masuk Islam. Hak bodoh tu kata macam-macam. Hak cerdik masuk Islam. Hak bodoh kata macam-macam. Orang Islam hak bodoh pun ikut sama. Tak tahu. Yang cerdik, orang Eropah ni masuk Islam. Orang Eropah, orang putih dia masuk Islam, dia mengaji. Kita Melayu, Islam ni baka keturunan. Tak mengaji. Itu jadi begitu. Jadi terbalik. Ini kita kena sedar. Kita kena mengaji, jangan tak mengaji. Maka mengarahkan agar semua tentera Usamah berkumpul di Jarab. Wallahu a'lam.